Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan untuk korang semua sebab korang selalu support untuk akak. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah di mana kisah ni akak petik daripada penulisan seorang novelis iaitu Ida Anwar yang bertajuk Hantu Kopek. Kami dari pihak Cengkih Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kalimah Paranormal Team X kerana memberi keizinan kepada kami untuk kongsikan hasil karya-karya novelis Ida Anwar. Tapi kan korang, akak tekankan kat sini, korang jangan fikir akan mencarut tau, sebab tajuk story ni memang macam tu. Gentle lah akak cakap, kita layan sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah ni dilalui oleh 3 orang remaja yang memang remaja ni suka memancing. Remaja-remaja ni dikenali sebagai Ayi, Ayin dan Mamat. Perasan tak? Nama Ayi dan Ayin tu seakan sama kan? Sebab mereka ni pasangan kembar. Sebelum ni mereka tinggal dekat kampung, tapi mereka dibawa berhijrah ke bandar sebab hobi memancing budak Ayi dan Ayin tu lah. Dah pindah ke bandar, makanya mereka ni tak tahulah nak luahkan macam mana tahap kebosanan mereka. Maklumlah kan, kat kampung ni boleh pergi memancing, boleh pergi main bola, futsal semua dan sebagainya. Tapi dekat bandar ni apalah yang mereka boleh buat. So, salah seorang daripada kembar tu pun cakap lah, aku bosan betul duduk kat sini. Tak ada kawan. Rungut Ayi kepada kembarnya Ayin, aku pun sama. Semua orang tak nak kawan dengan kita kan? Sahut Ayin. Sebenarnya dah sebulan bapa mereka ni bawa berpindah ke kawasan perumahan baru yang terletak di Ceras. Dulu masa tinggal dekat kampung, mereka berdua ni memang seronok sangat. Tapi sejak peristiwa kehilangan Ayi di waktu senja, bapa mereka ni ambil keputusan nak berpindah ke bandar. Apa yang berlaku sebenarnya korang? Jom akak ceritakan. 2 bulan yang lalu, tahun dan tarikh tak dinyatakan. 3 remaja yang Kak Dok bagi tahu tadi, dia berpakat tahu nak pergi memancing. Mamat, jom kita pergi memancing, ajak Ayi. Mamat ni merupakan kawan sebaya Ayi dengan Ayin. Mereka tinggal bersebelahan rumah je. So anytime mereka ni boleh deal time nak pergi memancing. Itulah hobi mereka, memancing. Boleh juga, dah lama tak memancing sepat. Ayin ikut. Mana abang aku tu boleh tinggal, mestilah ikut. Selepas mereka ni bagi kata putus, boleh pergi memancing. Mereka pun carilah umpan cacing. Selesai mereka gali cacing, mereka bertiga mengayuh basikal dia nak tuju ke lubuk sepat tau, yang terletak hanya 1 kilometer dari rumah mereka. Kayuh punya kayuh. Akhirnya mereka sampailah dekat lubuk sepat yang dimaksudkan. Mereka ambil lah pot masing-masing nak memancing. Aku kat hujung sana tau, tunjuk Ayi pada seperdu pohon ketapang yang memang rendang time tu. Jangan jauh sangat lah Ayi, situ kan kita tak pernah pergi. Ayin dia membantah, memang selama ni mereka tak pernah memancing kat lubuk tu. Mereka tak pernah duduk pun dekat bawah pokok ketapang tu. Mereka tak pernah terfikir kenapa mereka tak ada hati untuk pergi dekat situ. Tapi hari tu tiba-tiba pula Ayin ni nak duduk dekat bawah pokok ketapang tu. Alah, bukan jauh mana pun. Nanti nak balik korang panggil aku.
Manalah tahu kok dekat situ lagi banyak ikan. Ada ikan goreng cili ke, mesti sedap. Ayi dia ketawa tau sambil cakap macam tu. Laju je kaki dia ni melangkah ke arah pokok ketapang tu tau. Mamat dengan Ayi dia hanya dapat tengok je kepada langkah kaki si Ayi ni. Nak larang pun memang tak boleh nak buat apa dah. Memang tak boleh larang. Kompom-kompom. Ayi ni dah tak ada dengar dah. Dia tekad macam tu, dia buatlah macam tu. Lepas tu Mamat dengan Ayi ni dia tengah leka memancing. Umpan mereka ni memang sentiasa mengena. Pantang tajur je di hulu, mesti ada hasil. Sehingga mereka ni dah tersedar. Mereka dah menghampiri pada waktu senja. Lepas tu, jomlah balik. Dekat senja dah ni. Panggillah Ayi. Kata Mamat. Ayi dia pun bangun. Lepas tu dia sapu-sapukan ponggong dia tu. Dia jatuhkan rumput-rumput yang melekat pada ponggong tu, daun-daun kering kan. Lepas tu dia pun berjalan lah pergi ke arah Ayi ni. Ayi masa tu memang tengah leka tau, dengan tajur dia tu. Masih juga nak memancing time tu. Ayi, jom balik, dah nak senja. Banyak tak kau dapat ikan? Ayi dia diam tau time tu. Ayi dia tak menjawab pun. Tapi cepat-cepat dia, masa tu dia kemaskan tajur dia. Oh, cepat-cepat dia kemas. Sempat jugalah tong ikan tu dia tunjukkan kepada Ayin dalam dia duk kalut ke laut tu. Wah, besarnya sepat kau dapat. Ayin dia tengok dekat dalam tong ikan tu sambil-sambil dia belik-belikkan ikan sepat yang memang besar, memang berjaya dipancing oleh Ayi tau. Lebar tapak tangan. Lepas tu dia bagi tahulah kepada kembar itu, aku dengan Mamat dapat anak ikan je. Kau dapat ikan besar. Kau diam je Ayi. Kenapa? Ayi dia bertanya tau. Dia masa dia tanya tu dia tak adalah pandang pada Ayi. Dia galik belik-belikkan ikan si Ayi ni. Kepala aku pening. Tu je jawapan Ayi. Ayi tak balas apa-apa. Dia hanya diam selepas dia dengar jawapan daripada Ayi. Ayi kalau dah sakit dia memang tak banyak bunyi. Dia memang akan diam. Dan juga Ayin ni dia dah faham dah sikap si Ayi ni macam mana. Macam tu lah dia. Mereka bertiga ni mengayuh basikal sama-sama tau untuk balik kat rumah. Ayin dengan Mamat riuh berbual-bual sambil mereka ni melayan perjalanan mereka nak balik ke rumah. Tapi Ayin hanya diam membisu. Tak sama macam sebelum-sebelum ni. Biasanya Ayin ni mulut dia memang banyak juga, tapi kali ni dia diam je. Seolah-olahnya macam Ayi time tu dia tengah khayal dengan dunia dia sendiri. Dia macam fikiran itu melayang ke lain. Tangan dia bawa basikal lah, macam tu lah. Mamat dengan Ayin dia langsung tak menyedari tau kelakuan Ayi yang memang dah luar biasa dah. Tak sama, dah lain macam kan. Ayin dengan Mamat dia langsung tak sedar di sebalik jasad Ayi yang ikut mereka tu balik sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi. Ayi tengok mereka berdua dengan sengih yang panjang. Dia sengih pun macam lain macam je. Kelakuan yang luar biasa sebenarnya korang. Ayi bukan jenis macam tu. Sepatutnya Ayin dengan Mamat boleh perasan sengih dia tu sengih sinis tau. Sebenarnya juga ada mata hitam yang gelap tanpa cahaya mengekori mereka balik ke rumah. Ayin dia letakkan basikal dia dekat bawah rumah. Lepas tu Ayin dia pergilah menuju ke arah pintu rumah kan. Rumah mereka ni rumah tinggi, so memang boleh masuk untuk letakkan, sadaikan basikal kat situ. Masa tu dia masih tak sedar apa-apa pun tentang perkara ganjil yang berlaku kepada kembar dia, si Ayi. Sampailah mak mereka ni muncul dekat depan pintu. Tak sempat lagi Ayi ni nak masuk dalam rumah, mak dah tercegat. Mana Ayi? Tanya mak mereka ni. Mak mereka ni nama dia Salbiah. Salbiah dia tengok-tengokkan sekeliling. Sambil tu dia tinjau-tinjau lah. Dia tengok kelibat anak-anak kembar dia kan. Yang seorang lagi tak ada. Sebab yang dia nampak Ayin sahaja. Ayi tak ada. Ayi, mak tak nampak ke tu? Dekat bawah pokok tu tengah main-main dengan ikan dia tu.
banyak juga kami dapat ikan, mak. Ayin bercakap tu macam seolah-olah dia yakin itu air tau. Dia tak rasa pun macam mana mak dia boleh tak perasan itu Ayin kan. Tapi lantaklah dia terus nak naik rumah lah kan. Tapi Salbiah ni dia meninjau juga, dia tengok ke arah pokok tu. Lepas tu dia cuba juga untuk pandang kepada Ayin ni. Dia cuba untuk percayakan Ayin bahawasanya yang berada bawah pokok tu Ayin. Tapi ternyata mak dia ni tak nampak pun apa-apa. Dia tak nampak pun kelibat air kat situ. Kamu jangan main-main, Ayin. Mana ada air dekat situ? Salbiah dia mulalah tinggikan suara dengan marah. Ayin rasa pelik. Tahu, dia tengoklah sekali lagi dekat pokok tu. Memang Ayin tengok sendiri Ayin duduk mencangkung dekat bawah pokok tu galik dengan ikan dia. Mustahil mak dia tak nampak. Mak bukannya rabun. Ayin dia tak adalah menjawab, dalam hati je lah. Dia pun pergilah dapatkan Ayin dekat bawah pokok tu. Dia dah geram dengan si Ayin ni, kenapa tak nak masuk rumah. Ayin sentuh tahu bahu Ayin dia tengokkan si Ayin. Ayin berundur ke belakang. Sebaik saja Ayin menoleh ke arah Ayin. Itu bukan Ayin. Wajah yang berada dekat depan Ayin sekarang ternyata bukan Ayin. Wajah tu memang pandang dia dengan mata yang merah menyala. Tapi hidung dia rompong. Nampak pula tu gigi makhluk tu tajam. Masa tu makhluk tu bau dia hanis. Meleleh tau air liur makhluk tu. Time Ayin tengok tu sedang meratah ikan sepat. Separuh daripada ikan sepat dalam tong tu dah tinggal tulang secepat tu. Makhluk tu habiskan separuh ikan daripada tong tu. Ayin dia buka langkah 1000, sah ada makhluk lain ikut mereka balik rumah. Tapi persoalannya, Ayin dekat mana? Kalau itu bukan Ayin, ke manalah dak Ayin ni menghilang? Kelang kabutlah Ayin naik ke dalam rumah dia, ke atas rumah dia, masuk dalam rumah. Salbiah yang masih terpacak dekat depan pintu pun Ayin ikut redah je. Dia langgar je mak dia. Terkejut Salbiah bila tengok kelakuan Ayin seolah-olah ni macam dikejar hantu. Macam tu lah. Ayin mana? Yang kamu ni macam dikejar hantu je, kenapa? Abah, tengokkan anak awak ni, dah kenapa? Salbiah dia panggil suami dia. Suami dia masa tu tengah bersiap-siap nak pergi ke surau. Jadi suami dia ni nama dia Hashim. Hashim masa tu sambil-sambil dia bersiap-siap tu, dia pergi jugalah tengokkan anak-anak dia ni. Bila dia masuk dekat dalam bilik si kembar tu, Ayin tengah menyorok dekat tepi almari. Dengan muka Ayin tu pucat menahan ketakutan. Hashim dia bacakan ayatul kursi. Lepas tu dia usapkanlah dekat ubun-ubun Ayin. Kamu kenapa Ayin? Mana Ayin? Bukankah kamu pergi memancing tadi? Tanya Hashim perlahan je, dia tak ada marah-marah. Sementara tu kepala Ayin dia stay juga pegang lagi. Betul abah, tadi kami memang pergi mancing. Tapi kan masa balik memang Ayin ada ikut kami kat belakang. Tapi bila sampai dekat rumah, mak kata Ayin tak ada. Padahal Ayin duduk kat pokok tu je. Masa Ayin pergi tengok Ayin nampak tu bukan Ayin abah. Ngeri abah. Ayin takut. Tu sebab Ayin lari sini. Apa yang kamu nampak? Hantu abah. Hantu atas ikan sepat mentah-mentah. Tak ada hidung, mata merah, gigi tajam-tajam. Tahu, dalam keadaan terketar-ketar, Ayin tu cuba terangkan kepada abah dia. Hashim dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Sah. Bukan Ayin yang ikut Ayin dan Mamat balik. Sebaliknya, makhluk dari lubuk sepat. Kamu memancing dekat mana tadi? Tanya Hashim, lembut je. Dekat lubuk sepat tu lah abah. Tapi Ayin dengan Mamat hanya memancing dekat
gantung tu je. Ayi je yang pergi jauh sikit dekat pokok ketapang tu. Jawab Ayin ketakutan. Hashim dia geleng kepala tau. Geleng-geleng kepala. Tak ada siapa-siapa pun berani memancing dekat bawah pokok ketapang tu selama ni. Kenapa Ayi jadi berani pula? Tak apa. Abah ke surau dulu. Nanti Abah ajak jemaah surau cari Ayi. Kamu pergi mandi cepat, ikut Abah, kata Hashim kepada Ayin. Hati Salbiah bila dah tahu situasi tersebut, dia rasa risau tau. Risau sangat dengan Ayin. Sebab Ayin hilang waktu maghrib. Waktu yang memang tak sesuai lah, berada di luar rumah kan. Sementara tu, ni part Ayi pula korang. Kamu nak makan? Tanya nenek tua berambut putih kepada Ayi. Nenek tua tu dia ada pegang sebatang tongkat. Tongkat tu dia ada dekat kepala dia kan. Dia ada kepala tengkorak. Dia pegang erat tau dalam genggaman nenek tu. Tak maulah nek, saya nak balik. Saya dah lama saya ikut nenek ni. Nanti risau pula mak dengan abah saya. Nanti abah kamu datanglah jemput kamu. Marilah makan dahulu. Nenek ada masak nasi ni, lauk ikan sepat goreng. Ajak nenek tu lagi. Nenek tu goda juga si Ayi ni suruh makan. Ayi dia geleng kepala, dia tak lapar. Ayi cuma pelik dengan kehadiran nenek tu. Sebab masa dia tengah leka memancing kan, tiba-tiba nenek tu muncul dekat sebelah dia. Dia pun tak tahu dari mana nenek tu datang. Tengah galik dia layankan nenek tu berbual. Sampailah dia tak sedar pun time tu dia dah ikut nenek tu dah balik kat rumah nenek tu. Sesedar Ayi dah berada dekat rumah nenek tu, yang dia tengok memang rumah tu dia rasa macam pelik, tak pernah nampak tau. Rumah nenek tu memang agak jauh dari tempat mereka memancing tu. Macam mana dia boleh sampai kat situ? Dia pun tak perasan lah. Marilah makan cu, sedap ni nenek masak. Pelawa nenek tu. Nenek tu tetap juga pelawa. Terliur jugalah Ayi bila tengok ikan sepat goreng belada di atas meja. Memang lauk kesukaan dia. Tiba-tiba je dia rasa lapar. Ayi dia duduk dekat meja makan. Sementara tu nenek tua berambut putih tu melayan Ayi masa di tengah makan tau. Gelojoh sangat Ayi. Dia suapkan nasi ke mulut. Sebenarnya dia tak sedar apa yang sedang dia makan. Sebenarnya korang, dia bukanlah makan nasi berlaukkan ikan sepat sambal. Tapi sebaliknya, Ayi tu tengah kunyah ulat berengga sebesar kepala lidi penyapu yang mak dia duk sapu rumah tau. Bersama dengan ikan. Ikan tu memang betul ikan, tapi ikan yang dah busuk, dah berulat. Air yang dia minum tu bukan air sirap tau. Nampak je macam sirap sedapnya lah. Tapi sebenarnya air tu air kumbahan, air kotor sangat-sangat lah. Geli, meloyakan. Kesiannya Ayi lalui pengalaman macam tu. Di sebaliknya pula, Hashim dengan beberapa orang jemaah surau ni, dia dah panggil jemaah surau kan, dia pergi dekat tempat budak-budak tu memancing. Lepas tu mereka tu dah berada tahu dekat berhampiran pokok ketapang, dekat mana kali terakhir Ayi dilihat kat situ lah. Imam Ghazali dia laungkan azan sebelum dia ajak jemaah-jemaah tu melakukan solat sunat hajat, nak pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tunjukkan kepada mereka dekat mana Ayi berada. Sebaik sahaja selesai mereka baca Yasin berhampiran pokok ketapang tu, lepas tu Imam Ghazali ni dia ajaklah kan, mari kita cari Ayi dekat-dekat dengan kawasan situ kan. Bila Imam Ghazali tu dah ajak pergi cari-cari kat situ, mereka pun mulalah panggilkan nama si Ayi. Ayi, Ayi. Kalau dengar sahut, Ayi, ayah ni, abah ni, macam tu. Saling memanggil-manggil lah semua yang memang join mencari time tu. Bersahut-sahutan lah nama. Ayi, Ayi, Ayi kat mana? Ayi. Macam tu. Lepas tu kan tiba-tiba Hashim, Imam, mari sini, tengok ni. Laung Isa, salah seorang daripada yang turut mencari.
kedudukan Isa tu dia agak jauh tau daripada kumpulan mereka yang mencari, sebab mereka cari berdekatan dengan pokok ketapang, tapi Isa ni dia terasa macam nak cari jauh sikit, dia nak cubalah kan. Semua time tu dah tertumpu ke arah Isa. Semua tu lah, dia pergi lari berkejaran, dia pergi menuju ke arah Isa. Masa tu, ya Allah, Ayi, jerit Hashim. Ayi dia tengah lena tidur dalam enau yang menjala liar. Masa tu Ayi dipanggil berkali-kali, tapi Ayi tak sedar tau, dia tak bagi respon. Mereka ni terus juga panggil Ayi, Ayi bangun macam tu kan, tapi Ayi stay juga tak bagi respon. Terpaksalah mereka tu tebaskan pada enau yang menjalar tu. Akak minta maaf. Sudahlah tu, duri enau tu, kalau korang tahu, pokok enau ni dia agak berduri tau. Duri dia memang agak banyak. Ada jugalah yang terluka dekat situ. Hairan, macam mana Ayi boleh masuk ke dalam enau tu. Selesai mereka tu menebas enau, lepas tu mereka berjayalah keluarkan Ayi dari tempat tu. Ayi dibawa balik ke rumah, tapi Ayi stay tak sedar tau. Sebaik je sampai dekat rumah, Imam Ghazali dia cuba nak pulihkan Ayi. Masa tu Ayi stay juga lena. Sepanjang proses nak selamatkan Ayi, dia memang tak bagi respon apa-apa. Badan dia memang dilembikkan sahaja. Kemanalah mimpi Ayi agaknya time tu kan korang? Tak dapat kita bayangkan. Okey, bila berjaya dipulihkan, Ayi dia dah mula bagi respon, dan dia dah beransur tersedar. Tapi terpinga-pinga jugalah Ayi pada masa dia mula-mula tersedar tu. Bukankah tadi saya dekat nenek tu? Tanya Ayi. Nenek mana? Hashim tanyakan kepada anak dia, nenek mana satu? Nenek tu lah, dia duduk dekat rumah besar tu. Seorang je dia duduk. Sian dia, rambut dia penuh uban. Dia bagi Ayi makan nasi, lauk sepat sambal. Sedap! Geling-geling kepala orang sekeliling, termasuk Hashim ni, bila dia dengar cerita Ayi tau. Sah! Ayi ni dibawa ke alam lain. Bukan sekali dua mereka ni dengar cerita yang seumpama macam tu. Ada juga yang bercerita nenek tua tersebut memiliki yang labuh. Kak tadi nak sebut, awal-awal dah sebut dah. Ada kemungkinan rumah besar tu hanya imajinasi Ayi sahaja. Sedangkan dia sebenarnya disorokkan di bawah wanita tua tu. Hanya Allah SWT saja yang tahu apa sebenarnya yang telah berlaku kepada Ayi. Agak lama Ayi berada dalam kebingungan tau. Kadang-kadang Ayi ni dia berkhayal dengan dunia dia sendiri. Puas jugalah Hashim dengan Salbiah ni bawa pergi berubat sana, berubat sini untuk pulihkan Ayi dan untuk buat Ayi tu lupa kepada nenek tua tersebut. Kadang-kadang apa yang dilalui seseorang tu agak sukar untuk orang lain fahami. Tambah pula bila berkait dengan mistik dan misteri macam ni, hanya yang pernah lalui akan faham. Apapun korang, tingkatkan iman, banyakkan amal. InsyaAllah, moga yang baik-baik sahaja mendatang. Apa yang penting, ikhlas dari hati. Sekian untuk kisah pada kali ini. Setakat ini sahaja perkongsian daripada akak. Akak ucapkan terima kasih kepada korang semua kerana sudi dengar dari awal sampai akhir. Kalau ada di kalangan korang nak share story dengan Cengkeh Channel, korang boleh DM pada Cengkeh Channel. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok jangan ikut. Baik korang, setakat ini sahaja dari akak. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.